Saya rasa setakat itu dulu tuan-tuan dan puan. Kalau siapa yang rasa nak balik, kalau ada nak pulang gaji, nak menelaah, boleh tinggalkan jawab, tak ada masalah. Ada apa kan? Allah Ta'ala a'lam. Tuan-tuan dan puan, saya di sini selalu menekankan bahawa disiplin kita di dalam membicarakan berkenaan dengan agama ini ialah pertama kita dahulukan firman Allah. Sebab tu orang yang belajar hadis ni tuan-tuan, guru saya dulu dia dalam bidang hadis, dia kata mula-mula sekali bila dia masuk universiti, guru dia bagi satu formula kan. Al-ilman qala. Ilmu ni yang dikatakan ilmu ni mula-mula sekali ialah firman Allah. Yang kedua, wa qala rasul. Yang ketiga, wa qala as-sahabatu laysa bitamwihi. Kata-kata para sahabat. Man ilman bukan ilmu. Man ilman nasbaka lil khilafi safahasan baina ar-ra'yi wa baina al-faqih kalla. Yang bukan ilmu ialah benda yang tak ada kaitan dengan. Jadi maknanya bila kita membicarakan berkenaan dengan agama ni mula-mula sekali Quran. Kedua sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, kita melihat kata-kata para sahabat. Kerana macam kita sebut tadi, mereka melihat, mereka berada semasa wahyu diturunkan. Pemahaman mereka tu lebih baik daripada pemahaman kita. Ya. Jadi itu disiplin. Dan yang keempat yang kita sebut selalu ialah para imam. Yang Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmah dia melahirkan dalam Islam ni para ulama yang hebat, yang membahaskan dan pakar dalam bidang masing-masing. Ada yang pakar dalam bidang hadis, ada yang pakar dalam bidang tafsir. Dan Ibn Kathir, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada dia hebat dalam bidang hadis dan dia juga hebat dalam bidang tafsir. Dan orang yang bidang hadis ni dia hebat dalam bidang tafsir. Kalau kenapa Ibn Kathir dia hebat dalam bidang tafsir? Kerana dia pandai hadis. Dia hebat dalam bidang hadis. Jadi dia berkenaan dengan asbabun nuzul juga dia hebat. Sebab dia bidang hadis. Jadi itu metodologi yang kita cuba nak terangkan kepada orang. Bila kita nak bercakap berkenaan dengan agama, itu metodologi kita. Kita tak boleh nak cakap benda agama mula-mula pendapat saya dulu. Ya. Jadi saya tak pasti apa yang dimaksudkan oleh Fahim, tapi yang itu satu. Tapi bila kita mengkritik kan, kita juga mengkritik berpandukan kepada metodologi yang kita sebut tadi ya. Sebab apa kita menolak? Macam saya sebut tadi, sebab apa kita menolak orang yang mengatakan bahawa kita solat ni, kalau solat ni dia baik dari segi sains macam ni kan. Dari segi perubatan boleh, kononnya ada kebaikan sujud apa. Kita tolak tafsiran itu, bukan kita tolak satu patut, tapi kita mengatakan bahawa mula-mula mestilah kita tengok sebab apa solat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lepas tu baru kita masuk benda-benda lain. Sebab saya selalu tegur orang bila dia hantar email berkenaan dengan kelebihan solat mengikut kajian sains itu. Satu benda itu tak terbukti pun. Kalau ada orang yang dia boleh membuktikan bahawa apa yang kamu sebut itu salah, adakah dengan salahnya hikmah yang kita sebutkan, hikmah dalam segi saintifik yang kita sebutkan, kalau orang boleh buktikan salah, adakah dengan itu menyebabkan terbatalnya hukum solat? Tidak. Sebab solat ialah yang utama sekali. Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan sebab apa kita solat. Sebab tu kita, kalau orang tak ikut disiplin itu, kita tak setuju dengan dia. Kita cari dulu apa yang Allah sebut, kemudian apa yang Rasulullah sebut. Itu metodologi kita.
Tapi saya ingatkan selalu, kalau kita dengar ceramah ke kuliah ke baca buku ke nak pilih buku ke nak beli buku, itu yang kita tengok dalam kitab itu. Dan wallahu ta'ala alam, kita tak setuju dengan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh orang pun, kita berpandukan kepada metodologi kita. Apa yang dia nyatakan itu sama dia bercanggah ada dengan Quran. Dia bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala. Jawab. Jawab. Tapi bila diajukan pada orang lain, macam adakah benda tu antara mustahil ataupun antara ulama berbeza? Macam kita kata kita nak sangka ulama sunnah kata macam ni. Kita bagi pada ulama haji dan sebagainya itu baru. Allah Taala alam. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, bila saya sebut berkenaan dengan solat hajat itu, kuliah kita berkenaan dengan hadis dhaif. Ada seorang hamba Allah bertanya saya, dan mungkin saya boleh beri sedikit penjelasan di sini. Dia kata, nak buat macam mana Ustaz? Dia kata, sebab orang yang berpegang pada fahaman seperti yang Ustaz pegang, dia kata benda ni tak betul kerana dia hadis dhaif satu. Kan, hadis dhaif juga satu tak boleh digunakan sebagai hukum satu. Kan, tak boleh beramal satu. Tapi dia kata orang lain menafsirkan benda tu dengan cara yang berbeza. Kan? Satu, kita kena faham berkenaan dengan perkara itu. Saya kata sebenarnya ada satu hadis saja. Yang dhaif itu pun satu itu saja yang ada. Dan hadis yang dhaif itu juga kita sebut itu solat seorang-seorang individu, bukan jemaah kan. Dan timbul perbezaan. Dia ni kata boleh, kumpulan ni kata tak boleh. Dia ada kaitan dengan apa itu? Dia ada kaitan dengan hadis Rasulullah SAW. Kita sebut itu berkenaan dengan apa maksud syaz. Bila syaz ni bila bertembung dengan ada yang kata hadis sahih, ada yang kata hadis dhaif kan. Okay. Bila berkenaan dengan hadis ini, kita rujuk pada siapa? Saya kata kepada hamba Allah yang bertanya, mudah saja. Kita rujuk kepada orang yang tahu berkenaan dengan perkara itu. Kita rujuk kepada orang yang ahli dalam bidang hadis. Dan kita tengok apa perbincangan orang-orang yang ahli dalam bidang hadis berkenaan dengan hadis. Selesai masalah. Sebab setiap orang dia ada ahli, setiap bidang ada ahli dia. Orang yang ahli dalam bidang. Jadi kita rujuk kepada orang yang ada dalam bidang itu. Untuk kita buat keputusan siapa yang betul. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan berkenaan dengan perkara itu, saya tak tahulah kepada orang lain, tapi pada saya, sebab yang mengajar saya dulu mula-mula yang mengajar saya, dia dalam bidang hadis, PhD dalam bidang hadis. Dia juga mengatakan bahawa hadis itu dhaif dan tak diterima sebetul. Lepas itu yang balik Malaysia, bila Dr. Radhi mengajar, dia juga dalam bidang hadis, PhD dalam bidang hadis. Dia juga tak terima hadis itu. Jadi orang seperti saya berpandukan pada orang yang dalam bidang itu, kita terima. Sebab dia pakar dalam bidang itu. Dan macam saya sebut tadi, alhamdulillah di dalam Islam ni Allah Subhanahu Wa Taala melahirkan ramai ulama yang mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang masing-masing. Jadi kita menjadikan mereka sebagai rujukan. Dan tak penting pun untuk kita kata-kata ini saya daripada kumpulan ni, saya daripada kumpulan ni. Saya daripada kumpulan yang menerima Quran dan Sunnah. Tak perlu untuk kita menonjolkan, sama ada menonjolkan tokoh ataupun menonjolkan sebarang organisasi. Bagi saya tak perlu buat. Sebab yang kita nak tonjolkan, yang kita nak bagi tahu pada orang lain dengan Quran dan Sunnah. Kebenaran itu kita sebut beberapa kuliah yang lepas, kebenaran itu berpandukan kepada dalil. Dia bukan berpandukan kepada tokoh. Sebab itu kita sebut itu Az-Zahabi, dia komen berkenaan dengan Ibn Taymiyah. Dia kata, aku mencintai Ibn Taymiyah, tetapi kebenaran itu lebih aku cintai. Maknanya orang yang Az-Zahabi yang sebut benda itu, dia jelas pemahamannya. Dia bukan berpegang kepada tokoh, tetapi berpegang kepada hujah yang dikemukakan oleh tokoh itu. Maknanya berpegang kepada Quran dan Sunnah. Sebab itu Rasulullah SAW sebut jelas kepada kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut jelas kepada kita benda ini. Allah sebut di dalam Al-Quran,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai kamu orang-orang yang beriman,